Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Sekali lagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kita insya-Allah. Untuk hari ini kita akan membaca daripada surah Al-Mu'minun ayat 180 ayat 18 hingga 27. Jadi teman-teman dirahmati Allah yang nak buka Al-Quran, silakan ke halaman muka surat 344. Yang tak ada Al-Quran jangan bimbang, jangan risau. InsyaAllah kami akan bawakan sebentar lagi ayat-ayatnya kepada anda. Jadi sebelum kita meneruskan pengajian ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk menjawab salam bersemua yang memberi salam daripada mula awal hinggalah ke akhir pengajian kita ini dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa khabar semuanya? Saya harapkan sahabat-sahabat senantiasa dalam lindungan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita mulakan, boleh tak bantu saya insya-Allah kita panjang-panjangkan dengan menekan button share dan kita dapatkan komen di bawah. Mudahnya mengaji Al-Quran. Boleh ya insya-Allah? Baik sahabat-sahabat. Kita teruskan insya-Allah dengan mari sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat. Sebelum kita mulakan, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart? Dan jom tanpa melengahkan masa, kita masuk kepada pengajian kita hari ini. Tapi kita mulakan dengan bacaan isti'azah dahulu. Teman-teman dirahmati Allah, pastikan lafaznya jelas. Dengan isti'azah dibacakan hamzah dan ainnya itu diberikan perbezaan yang jelas, yang ketara. Kita bacakan dengan a di pangkal kerongkong, ain di pertengahan kerongkong. A'udzu billah, dan lafz jalalah dibaca nipis 2 harakat. Minasyaitonir rajim. Sekali lagi kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan kita masuk kepada ayat yang pertama hari ini, ayat yang ke-18. Semalam kita dah baca ayat pertama hingga 17 daripada surah Al-Mu'minun. Hari ini kita akan sambung daripada awal ayat 18 hingga 27. Yang nak buka Al-Quran, silakan ke halaman muka surat 343. Kita tengok yang tak ada Al-Quran, boleh lihat ayat-ayat yang kita bawakan insya-Allah. Mungkin ada yang nak tolong tulis poin-poin yang penting yang saya sampaikan. Di sini hukum ikhfa hakiki, disamarkan kadar panjang 2 harakat. Asalnya hamzah baris fathah bertemu nun. Tetapi ini nun sebenarnya nun mati. Nun ni tapi dalam sekarang ini, kalau kita lihat di situasi sekarang ini, nun itu kosong saja, tak ada sebarang tanda. Sebenarnya nun itu adalah nun mati, nun sukun. Tetapi di dalam Al-Quran Nasam Usmani, apabila nun mati itu berada di situasi hukum ikhfa hakiki, jadi ataupun idgham, maka dia kosong, tidak ada sebarang tanda. Bukan kerana mereka lupa nak tulis tanda mati ataupun mereka tersilap cetak, tidak. Ini memang purposely ditulis begitu untuk memberikan kita perbezaan. Di sini kita baca bukan wa'an, tapi wa'an, samarkan. Nak kata nun pun tidak, zai pun tidak. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. Jadi di sini sama ini dibacakan panjang. Dibacakan panjang. Jadi mad muttasil di sini. Di sini juga mad muttasil dibacakan 4 atau 5 harakat. Minas samaa'i ma'an. Di sini hukum iqlab. Asalnya an, hamzah tanwin 2 di atas, baris 2 di atas an. Tapi datang ba, disamarkan. Maafkan, bukan disamarkan, ditukarkan daripada bunyi nun kepada bunyi mim. Sama an, ma'an jadi ma'am. Bibir itu sekadar bersentuhan atau hampir bersentuhan. Kedua-duanya betul dengan kadar panjang 2 harakat. Biqadarin. Sekali lagi di sini hukum ikhfa hakiki, tanwin yang ditulis tidak selari datang selepasnya fa, disamarkan 2 harakat. Biqadarin faaskan. Di sini wajibul gunnah, wajib dengung kadar panjang 2 harakat. Faaskannahu fil ard. Kemudian wa in, sama juga, sama seperti ini, wajibul gunnah 2 harakat. Wa inna ala la 2 harakat, 1 harakat. Wa inna ala dhahabin bihi. Baik, di sini juga hukum iqlab. Kalau tanwin di atas, asalnya 2 an ini baris 2 di atas. Tapi dia tulis 1 baris ditemani mim kecil yang ekornya ke bawah.
Itu bagi 2 baris di atas. Begitu juga 2 baris di bawah. Bila hukum iqlab, dia tulis 1 baris kasrah ditemani dengan mim kecil yang ekornya ke bawah. Jadi itulah tanda bagaimana hukum iqlab ditulis di dalam Al-Quran bersama-sama ni. Pastikan di sini kita bacakan instead of zahabin jadi zahabim. Ditukarkan bunyi nun kepada bunyi mim dengan kadar 2 harakat. Wa inna ala zahabim bihi. Baru masuk bihi. Bi satu, hi itu 2 harakat. Terus masuk laqadirun. Dan waqafkan dengan sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat. Jadi hukum ma'ari li sukun di situ. Jadi hukum ma'ari li sukun. InsyaAllah sahabat-sahabat, cuba tarik nafas. Kita bacakan bersama-sama daripada awal ayat 18 ini insyaAllah ya. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa'askannahu fil ardh wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. So, faham macam mana? Okey, insyaAllah sekali lagi tarik nafas kita bacakan. Wa anzalna minas samaa'i ma'an biqadarin fa'askannahu fil ardh wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Dan kemudian baru masuk ayat yang ke-19. So far dia macam mana teman-teman? Boleh ikut ke? Boleh ikut. Yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Selamat datang ke kelas pengajian Al-Quran Cepat Quran bersama dengan saya Ustaz Izzuan Ahmad, guru Al-Quran anda hari ini. Diharapkan teman-teman dapat mempelajari sesuatu. Jom kita lihat ayat yang seterusnya. Fa dari atas, kemudian ada hamzah di atas alif, kemudian datang nun yang kosong tidak bertanda, datang huruf shin. Jadi hukumnya di sini ikhfa hakiki, sama macam yang awal tadi di sini ya. Jadi kita baca di sini bukan fa'an, tapi kena baca fa'an, disamarkan. Nun pun tidak, shin pun tidak. 2 harakat. فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ. Di sini ikhfa syafawi 2 harakat juga. Mim mati bertemu ba. Mim mati bertemu ba. Bukan nun mati bertemu ba. Nun mati bertemu ba hukum iqlab. Tetapi mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi dipanjangkan 2 harakat. Bunyinya macam ada ala-ala iqlab itulah ya. فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ 2 harakat. 2 harakat dengung itu. Baru masuk na, 2 harakat juga. Tim 2 harakat juga. Idgham bi gunnah, masuk berserta dengung. Asalnya jannatin, tin, tapi datang mim jadi tim, 2 harakat dengung. Jannatin min, di sini juga 2 harakat, nun mati betul nun, idgham bi gunnah. Min nakhi, kha khu, kha di hujung kerongkong ini makhrajnya. Nakhiliu, di sini masuk berserta dengung. Asalnya nakhilin, datang waw jadi nakhiliu, 2 harakat. Wa a'nabil, idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Asalnya wa a'nabin, datang lam jadi wa a'nabil. Wa a'nabil lakum, idhar syafawi, sempurna kum, jangan panjang, terus masuk. Fiha fawakihu kasi, si di hujung lidah tu keluar. Kathiratu, masuk berserta dengung, 2 harakat. Wa minha, idhar halqi, min, sebut saja min, terus masuk ha, 2 harakat. Ta'kulun, dan sekali lagi diakhiri dengan ma'aril li sukun, sekurang-kurang 2 harakat. Kita tarik nafas dan baca bersama-sama. فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن
نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. Boleh? InsyaAllah ya, sekali lagi. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. Kemudian baru masuk ayat seterusnya. Okey, so far macam mana? Boleh ikut ke? Boleh ikut. Teman-teman dirahmati Allah. Sekali lagi, jika anda merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa bantu saya untuk menekan button share. Tidak ada lebih daripada itu yang saya harapkan. Saya tak minta tuan-tuan belanja saya makan ke, minum ke. Janji belanja thumbs up, belanja heart, dan jangan lupa tekan button share, insyaAllah. Kita nak bantu lebih ramai muslimin muslimat ya, untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Ramadan pun hampir tiba. Berapa ramai di antara kita yang bacaan Al-Qurannya tahun ini sama je macam tahun lepas. Tak ada langsung peningkatan. Jadi kita nak bantu mereka. Mungkin ada di kalangan mereka ini adalah ahli keluarga terdekat kita. Mungkin pasangan kita. Mungkin ibu ayah kita. Mungkin anak-anak kita. Mungkin ahli keluarga atau kawan-kawan yang rapat kita. Jadi kita bantulah mereka sama-sama, insyaAllah teman-teman. Semoga ianya menjadi satu usaha dakwah kita bersama. Semoga tuan-tuan dan puan-puan diberikan pahala berkongsi ilmu yang bermanfaat. Yang tolong tekan button share. Kita lihat ayat yang seterusnya. Kita dah baca tadi ayat ini. Betul? Kita lihat ayat yang ke-20. وَشَجَرَةً samarkan. Asalnya وَشَجَرَةً. Ta tanwin di atas bunyi tan. Datang ta disamarkan jadi وَشَجَرَةً. Dua harakat. Kemudian تَخْرُجُ مِنْ ikhfa dua harakat. مِنْ طُورٍ. Dua harakat dengan tebal. طُورِ سَيْنَا. 4 atau 5 harakat. Hukum ni iqlab di sini, nun mati. Baik, kalau tanwin dia beri, kalau tanwin contohnya tanwin tu 2 baris kan. Tapi dalam hukum iqlab dia tak tulis 2 baris. Saya tunjuk balik pada tuan-tuan supaya jelas nampak. Contohnya ni tanwin 2 di bawah, dia tak tulis 2 baris, dia tulis 1 baris ditemani dengan mim kecil. Bagi tanwin, begitu juga kalau di atas sama juga, di depan pun sama. Manakala pada nun mati, ini nun mati sebenarnya. Nun ni ada sepatutnya tanda mati, tanda sukun macam ni. Ini. Tetapi dalam hukum izhar halqi dia berikan tanda mati. Tetapi dalam hukum iqlab nun mati itu tak diberikan tanda mati tetapi diberikan huruf mim kecil yang ekornya ke bawah. Datang selepasnya sudah pasti huruf ba. Menunjukkan di situ hukum iqlab. Di situ kena tukarkan daripada bunyi nun tan jadi tam dengan kadar panjang 2 harakat. وَشَجَرَةً di hujung kerongkong ini. تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ. 2 harakat di sini. تَنْبُتُ ba berkasrah di atas dal yang bertanda syabdu di sini. Alif lam syamsiah ya, lam tidak dibunyikan. بِالدُّهْنِ وَصِبْ. Di sini hukum qaqala surah diberikan lantunan. Wasibghil idgham bila gunnah. Di sini masuk tanpa dengung. Asalnya bisibghil jadi bisibghil. Bisibghil lil akilin. Di sini 2 harakat. Semalam ingat tak siapa yang ikut pengajian saya semalam? Saya bagi tahu kalau hamzah ini berada betul-betul di atas kepala alif, maka dia dibaca 1 harakat. Sekarang ini kita nampak hamzahnya berada pada kedudukan di antara lam dan alif. Berarti dibacakan hamzah ini 2 harakat. Lil akilin.
Berapa ramai yang baca silap di sini, dia baca lil akilin. Akilin tak betul, dia mestilah lil akilin. Ya, begitulah. Kedudukan hamzah ini penting untuk kita perhatikan. Jom tarik nafas, kita bacakan. Semoga perkongsian saya ini sesuatu yang memberi input pada tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Ya. Kita bacakan bersama-sama. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ. Kemudian barulah kita masuk ayat ke seterusnya. So far macam mana teman-teman? Okey ke okey? Diharapkan dapat belajar sesuatu, dan kalau boleh saya tahu ni yang ramai-ramai bersama dengan saya ini tuan-tuan dan puan-puan ya, daripada mana sekarang ini? Duduk di rumah ke, dalam kereta ke, macam mana? Kalau dalam kereta, kalau anda yang memandu, dengar sahaja, jangan tengok, nanti takut tak nampak apa yang berlaku di atas jalan. Kecualilah anda pasengernya ataupun duduk di belakang. Baik teman-teman dirahmati Allah, saya bagi tahu tadi, perhatikan perbezaan. Hamzah ini bagaimana kedudukannya. Dia duduk di antara lam dan alif sebelum atas kepala alif itu ya. Manakala di sini, sahabat-sahabat perhatikan kedudukannya lam dan alif ini, hamzah ini betul-betul di atas kepala. Yang tadi dia duduk di tengah-tengah ini. Jadi yang ini jangan dibaca dua harakat, satu saja ya. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. La'ib adalah lantunan di situ, khafala sughra. Dan bila waqaf ta marbutah ini ditukarkan kepada bunyi ha. La'ibratan jadi la'ibrah. Tapi kalau nak sambung dia jadi idgham bi gunnah. Ya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak belajar dengan lebih detail lagi hukum tajwid, semua yang saya beritahu selama ini dan banyak lagi yang akan saya beritahukan daripada masa ke masa. Tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan sebuah buku asal dan tajwid yang telah pun kita rakamkan insya-Allah ya. Di situ kita akan belajar satu persatu. Kalau nak tahu macam mana nak dapatkan dua buah buku dan rakaman buku tersebut, jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir pelajaran saya kongsikan nanti ya. Nusqikum dua harakat, mim dua harakat, ma dua harakat, fi dua harakat. Butu, tu jangan baca butu. Butu jadi ta. Di sini rota. Butu dua harakat. Butuniha walakum idzal syafawi. Fiha, fi dan ha masing-masing dua harakat. Manafi'u kathiratu masuk berserta dengung. Wa minha, min jangan panjang, idzar halqi terus masuk. Wa minha ta'kulun. Dan di akhir baru masuk nun. Jangan masuk awal jadi ta'kulun. Tak betul, salah ya. Mestilah ta'kulun. Baru berhenti. Jom tarik nafas, kita bacakan ayat ini bersama-sama insya-Allah daripada wa inna lakum. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u katsirah. Saya waqaf di situ. Kathiratun, kalau kita waqaf jadi kathirah, dan saya ibtidak balik pada walakum fiha manafi'u kathiratun wa minha ta'kulun. Sekali lagi, tarik nafas kita bacakan. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u kathirah ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. Dan kemudian baru masuk ayat yang ke-22.
So far macam mana sahabat-sahabat? Okey ke okey? Saya yang paling saya rusingkan, paling saya risaukan, penyampaian saya ini tak dapat difahami, tak dapat diikuti dengan baik, dengan jelas. Kalau anda merasakan ianya senang, mudah difaham, boleh berikan sedikit komen di ruangan bawah. Ataupun penyampaian saya ini terlalu perlahan, terlalu laju ataupun sebaliknya, juga boleh berikan komen di ruangan bawah. Maklum balas daripada anda amat-amat kami hargai. Kita akan mencuba untuk lebih meningkatkan lagi insya-Allah penyampaian kita. Juga berita baik kepada mereka yang telah pun mendaftar menjadi ahli cepat Quran, insya-Allah dalam masa terdekat ini kita akan cuba, kerana banyak kita terima maklum balas daripada tuan-tuan dan puan-puan yang menyatakan kalau boleh nak ada waktu solat dalam aplikasi cepat Quran, insya-Allah kita akan bawakan, kita akan adakan waktu solat dalam aplikasi cepat Quran. Jadi insya-Allah lah bila semua dah selesai kita akan berikan makluman daripada masa ke masa, dan terima kasih kepada yang memberikan cadangan. Insya-Allah kita lihat ayat ini ya, ayat yang ke-23. Walaqad, ada lantunan. Walaqad ra dibaca tebal, jangan baca ar. Ramai yang silap baca arsalna, bukan arsalna tetapi arsalna Nuhan, idhar halqi, sempurna han, terus masuk. Ila qaumihi faqala ya. Hati-hati, perhatikan yang mana satu dua harakat tu disiplinkan. Ya qaumi ibudullah. Lafaz jalalah dibaca tebal, dua harakat. Ya qaumi ibudullaha ma lakum, dua harakat di sini, ma lakum min, dan masuk saja min, jangan pula dua harakat di sini, jangan panjang, jelaskan saja min terus masuk ilahin, dan sempurna saja hin, jangan panjang, idhar halqi, tanwin yang ditulis selari terus masuk ghairu afala tattaqun. Itu kalau kita waqaf ghairuh. Tapi kalau kita nak sambung, nak wasal jadi ghairuhu, hu itu dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Jadi maksilah tawilah. Boleh insya-Allah. Kita tarik nafas, kita baca bersama-sama. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Kemudian baru berhenti. Nanti insya-Allah selesai sampai ayat 27, saya nak mengajak semua untuk kita baca bersama-sama daripada awal ayat 18 ya. Jangan ke mana-mana, insya-Allah kita sudah sampai ke penghujung pengajian kita ini. Kita lihat ayat seterusnya, ayat yang ke-24. Ayat 22 kita tertinggal. Maafkan. Wa alaiha. Maafkan. Terima kasih yang tolong komen ya. Ayat 22 tertinggal dia kata. Baik. Maafkan saya. Kita lihat ayat yang ke-22. Wa alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Jadi wa 'alaiha dipangkat kerongkong, wa 'alal fulki tuhmalun. Kita baca bersama-sama. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. Apa dasarnya di sini? Tuhmalun. Kemudian kita sambung baca ini. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. Dan kemudian baru masuk ayat ke-23. Terima kasih yang tolong berikan peringatan tadi. Biasalah tuan-tuan, kita buat live ini kadang-kadang ada tersilap, tersalah, itu tidak disengajakan. Tapi saya
mengambil tanggungjawablah kesalahan tersebut adalah kesalahan saya sendiri. Baik tuan-tuan dan puan-puan, diharapkan dapat belajar sesuatu so far ya. Kita nak masuk ayat yang ke-24. Faqalal lam bari fathah ini dan lam yang bertanda mati. Mala'ul ladzi, di hujung lidah dua harakat. Nakafaru, dua harakat. Min ikhfa dengan tebal dua harakat. Qaumihi, mi satu hi itu dua harakat. Maksudlah qasirah di situ. Ma hadza illa, ini mat munfasil namanya. Dia terpisah dalam dua kalimah, dibacakan juga 4 atau 5 harakat. Ma dan ha dua harakat, za 4 harakat, illa dua harakat. Illa basyarum, masuk berserta dengung dua harakat. Mislukum, jangan panjang, idhar syafawi. Yuridu ay, masuk berserta dengung dua harakat. Ayyatafaddala alaikum, jangan panjang, sempurna kum, terus masuk. Walau sya'allah, mak muttasil di sini dibacakan 4 atau 5 harakat. Walau sya'allahu samarkan 2 harakat. La'anzala malaikatam, masuk berserta dengung, asalnya malaikatan. Jadi malaikatam ma sami'na bihadza. Hati-hati ya. Sami'na 2 harakat, bi 1, ha 2, za 2. Fi abaina. Tapi kalau kita sambung jadi fi abainal awwalin. Boleh? Kita bacakan bersama-sama. Dia kena praktis. Tadi saya bagi tahu dari segi teorinya, tuan-tuan dan puan-puan dengar. Kena praktis insya-Allah ya, bacakan bersama-sama. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Baru berhenti. Ayat tadi itu agak panjang, sebab itu saya membaca dengan khitah-khitah yang lebih pendek untuk bantu di kalangan tuan-tuan dan puan yang mungkin ada penyakit penat, lelah dan sebagainya ya. Sekurang-kurangnya dapat jadikan sebagai panduan mereka untuk membaca. Sekali lagi insya-Allah kita bacakan ayatnya. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله
ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Dan kemudian barulah masuk ayat yang seterusnya. Siapa nak minum air silakan. Bismillah. Baik teman-teman dirahmati Allah. Mana thumbs up ni? Dah diam dah. Mana thumbs up-nya? Mana heart-nya? Dan jangan lupa yang baru bersama dengan kita yang belum lagi tekan button share. Jika anda mengapresiasi perkongsian saya ini, tolong saya, bantu saya tekan button share. Boleh tak insya-Allah ya? Kita teruskan ayat yang seterusnya. Ayat ini ya. In huwa illa idhar halqi, jangan panjang. Nun mati yang ada tanda mati asli terus masuk. In huwa illa rajulun bihi. Di sini kita jumpa hukum iqlab sekali lagi. Tanwin di depan. Hari ini komplit hukum iqlab kita jumpa. Nun mati bertemu ba kita dah jumpa macam mana dia tulis. Tanwin di atas macam mana, tanwin di bawah macam mana. Sekarang ni tanwin di depan. Dia berdatangkan satu dhammah ditemani dengan mim kecil dan ekor ke bawah. Ini sebenarnya dhammatain, dua baris di hadapan macam ni. Macam ni asalnya. Tetapi dalam hukum iqlab dia tulis macam ni. Ini sebenarnya sama saja, ya. Tapi kena tukarlah daripada bunyi rajulun kepada rajulum, nun kepada mim, ya. In huwa illa rajulun bihi jinnatu. Jin itu dua harakat. Tu itu ikhfa hakiki juga dua harakat. Fatarabbasu bihi. Su bukan su. Ini huruf sad bukan huruf sin. Hati-hati. Fatarabbasu bihi hatta hin. Kita bacakan bersama-sama. In huwa illa rajulun bihi jinnatu fatarabbasu bihi hatta hin. Dan kemudian kita masuk ayat seterusnya. Qala rabbi, ikhfa di sini dengan dua harakat. Surni bima kazzabun. Kita bacakan. Qala rabbi surni bima kazzabun. Dan masuk ayat yang seterusnya. Ayat yang terakhir untuk hari ini. Diharapkan semuanya masih bersemangat. Kalau masih bersemangat, jangan lupa boleh tak saya dapatkan komen. Mudahnya mengaji Al-Quran. Dan jangan lupa yang baru bersama dengan kita untuk menekan button share. Kita lihat ayat yang terakhir untuk hari ini. Baik. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتْ Ra dari atas ni naik di atas ta. وَفَارَتْ Ni dua harakat. Tan-nuru fasluk. Ada bunyi hamasnya, bunyi angin di situ. Fasluk fiha min. Ikhfa hakiki di sini, dua harakat disamarkan. Kullil, sama juga di sini ikhfa hakiki disamarkan dua harakat. Kullil zawjaini fa di hujung lidah. زوجين اثنين وأهلك إلا من samarkan di sini dua harakat إلا من سبق عليه القول منهم. Kemudian ولا تخاطبني. طيب ada lantunan di sini qalqalah surah. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم. Kedua-duanya in dua harakat, hum juga dengung dua harakat. Mim mati bertemu mim idgham mislan saghir. Kemudian
مغرقون. Dan diwakafkan sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat. Sama-sama insya-Allah kita bacakan ayat yang ke-27. Ayat ini agak sedikit panjang. Kita akan bacakan dengan qita'ah yang lebih pendek untuk membantu anda. فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا. Saya waqaf di situ, saya ibtidak pada فَإِذَا جَاءَ. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق. Saya waqaf di sini, dia berikan lantunan jadi qaqalah kubra. Kemudian saya ibtidak balik pada wa ahlaka. Wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawlu minhum wa la tukhatibni fil ladhina zalamu innahum mughraqun. Kemudian barulah berhenti. Okey teman-teman, jom kita baca sama-sama, nak tak? Naklah kan? Kita baca sama-sama. Daripada ayat 18 ada 27. Ada, mungkin ada juga yang tak mau. Ada juga yang tak mau baca sama-sama. Tak apalah, terpulang. Yang nak baca, jom get ready, kita baca sama-sama. Ya, tarik nafas, lepaskan ya. Siapa nak minum air? Kita minum air dulu lah ya. Hilangkan mengah dulu. Bismillah. Penat juga tuan-tuan cakap dekat 1 jam non-stop ni. Siapa ingat tak penat ke? Penat juga ya. Tapi tak apa. Demi cintakan kepada Al-Quran, biarlah kita berpenat di dunia ini. Biarlah kita bersusah di dunia ini. Asalkan nanti ada bekalan yang nak kita bawa pulang bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman, dah bersedia semuanya insya-Allah. Kita mulakan bacaan di atas kiraan 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah teman-teman dirahmati Allah. Begitulah sedikit sebanyak perkongsian yang mungkin boleh saya sampaikan dalam ruangan yang ada kali ini. Semoga tuan-tuan dan puan-puan dapat pelajari sesuatu. Jika ada yang nak mengikuti sambungan bacaan ayat, jangan lupa untuk follow dan like page Fatihah Learning Center. Kita bawakan setiap hari kepada anda jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Baik teman-teman dirahmati Allah, seperti mana yang saya janjikan tadi, saya ada berita gembira untuk saya sampaikan. Sekiranya anda ataupun pasangan anda ataupun anak-anak yang menghadapi masalah yang berikut. Yang pertamanya, tak tahu baca Al-Quran langsung. Pertama. Yang kedua, baca Al-Quran tergagap-gagap, terputus-putus, tak tahu nak waqaf dan ibtidak pada ayat yang panjang, tak tahu nak baca bila huruf-huruf itu bersambung, ataupun anda tak menguasai hukum-hukum tajwid dengan baik, ataupun tak dapat membezakan makhraj-makhraj huruf dengan jelas. Jangan bimbang, jangan risau. Sekiranya anda ada masalah tersebut, alhamdulillah kita telah pun membantu ramai mengatasi masalah tersebut dengan kami berikan sebuah buku asas dan buku tajwid serta rakamannya. Alhamdulillah kita telah pun merakamkan kedua-dua
muka surat buku tersebut, setiap helaian daripada muka surat buku tersebut telah kita rakamkan untuk dijadikan sebagai panduan dan diberikan kepada mereka yang berhajat. Kita akan postkan buku ini ke rumah anda dan rakaman tersebut akan dapat diakses melalui aplikasi Cepat Quran. Sekarang ini aplikasi Cepat Quran kita tengah dalam proses upgrade. Kita dah ada aplikasi Cepat Quran kita di Google Play, sudah ada di App Store. InsyaAllah dalam masa terdekat kita juga akan ada aplikasi kita di Huawei bagi pengguna telefon Huawei dan juga di Amazon, Dan juga kita akan tambah ciri tambahan, akan ada waktu solat nanti dalam tu, sesuai lah ya, sebab tu nanti kalau tuan-tuan dan puan-puan bulan puasa boleh tengoklah masuk waktu buka puasa bila, solat waktu-waktu solat yang lain bila. Alhamdulillah ya. Jadi anda akan diberikan dengan 2 buah buku serta rakamannya yang dapat diakses melalui aplikasi ataupun melalui Facebook Close Group Cepat Quran. Dan tidak cukup dengan itu, kami akan berikan anda juga dengan nota tajwid. Dan nota tajwid itu insya-Allah kita akan masukkan ke dalam aplikasi juga. Bagi mereka yang dapat jadi ahli akan dapat akses kepada nota tajwid itu. Sekarang ni kita bagi individually. Tapi insya-Allah nanti akan ada di sana. Tapi akses kepada nota tajwid itu hanya akan dapat diperoleh oleh ahli sahaja insya-Allah. Jangan bimbang tuan-tuan. Untuk jadi ahli Cepat Quran ni tak ada yuran bulanan, tak ada yuran tahunan. Tak ada, jangan bimbang, jangan risau. Sekejap lagi saya ceritakan bagaimana untuk mendaftar menjadi ahli. Tidak cukup dengan itu, kami akan berikan kepada anda rakaman bacaan Al-Quran. Daripada masa ke masa kita berikan. Keseluruhannya ada lebih daripada 800 video pelajaran. Dan yang istimewanya, kami tidak akan meninggalkan anda seorangan bersendirian tanpa ada bimbingan dan panduan. Oleh itu, kita akan berikan kepada anda konsultasi eksklusif. Apa maksudnya? Sahabat-sahabat yang mendaftar menjadi ahli Cepat Quran layak untuk mendapatkan sesi konsultasi one-to-one sekiranya ada masalah, ada persoalan ataupun ingin memperdengarkan bacaan ni. InsyaAllah. Tapi kena set appointment dahulu sebab kita nak tentukan waktu yang sesuai antara pihak kami dan pihak anda untuk kita buat video call. Walau di mana sahaja anda berada. Tidak hanya untuk mereka yang tinggal di Semenanjung Malaysia, juga kita nak buka pendaftaran ini kepada semua, termasuklah yang berada pecinta Al-Quran dari Sabah dan Sarawak, dari Singapura, daripada Brunei, daripada Indonesia ataupun di mana sahaja anda berada sekarang. Jangan jadikan jarak sebagai penghalang dan pemisah untuk sama-sama kita belajar meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai makhluk Allah, tanda kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kita penuh nikmat. Marilah kita belajar membaca dengan baik, dengan betul kalam Allah ini. Al-Quran ini merupakan kalam Allah. Jadi, menjadi tanggungjawab kita. Kerana sudah tentulah Al-Quran ini diturunkan sebagai panduan kepada kita umat Islam, umat manusia keseluruhannya. Jadi, marilah kita belajar untuk membaca satu langkah. Dan langkah seterusnya sudah tentulah belajar untuk memahami apakah maksud, apakah tafsir daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut. Tapi satu bidang, satu cabangnya kita sedang pelajari sekarang ini. Jadi saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan yang nak belajar dan betul-betul nak kuasai ilmu tajwid, ambillah tindakan hari ini untuk bersama-sama dengan saya dan kawan-kawan kita. Seperti mana saya kata tadi, tidak ada yuran bulanan untuk menjadi ahli Cepat Quran. Dan tidak ada yuran tahunan untuk menjadi ahli Cepat Quran kerana yuran keahliannya hanyalah sekali untuk seumur hidup sepanjang hayat. Dan di dalam tempoh promosi ini, sehingga berakhir bulan Ramadan, sahabat-sahabat hanya membayar yuran keahlian serendah RM250 seumur hidup sepanjang hayat. Bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali. Dan teman-teman akan mendapat kesemuanya yang saya beritahu tadi itu. 2 buah buku, rakaman buku tersebut, kita postkan buku ke rumah anda, kita berikan rakaman Al-Quran, kita berikan nota tajwid, kita berikan konsultasi dan insya-Allah pelajaran-pelajaran akan kita update daripada masa ke masa. Doakan sahaja saya dipanjangkan usia, diberikan kesihatan. Walaupun ada hari ini rasa macam lemah sikit, tapi saya gagahkan juga dan Al-Quran inilah kerana cintakan Al-Quran lah yang memberikan saya semangat untuk setiap hari bersama-sama dengan anda. Dan diharapkan anda juga tidak jemu-jemu untuk menemani saya setiap hari. Untuk sama-sama kita belajar. Dan semoga setiap saat yang kita luangkan bersama ini dicatat oleh malaikat sebagai satu usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, saya nak buka
pendaftaran keahlian cepat Quran kepada anda yang berhajat, kepada anda yang berminat. Boleh komen sekarang, nak jadi ahli cepat Quran. Siapa yang nak jadi ahli, nak dapat bimbingan daripada kita, nak belajar balik daripada asas, sama ada untuk diri sendiri, ataupun pasangan anda, ataupun anak-anak anda, ataupun ibu ayah, boleh hadiahkan kepada mereka keahlian cepat Quran ini. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, boleh komen sekarang kepada mereka yang nak jadi ahli cepat Quran. Nanti admin kita akan balas komen tersebut. Kita akan bagi satu link WhatsApp. Anda tekan link itu, nanti dia akan bawa kepada WhatsApp admin kita. Boleh bagi tahu dia nak jadi ahli. Nanti dia akan bantu anda untuk melakukan pendaftaran, dan kami akan minta alamat rumah anda untuk kita postkan secepat mungkin buku asas dan tajwid itu ke rumah anda untuk anda mulakan pengajiannya. Ataupun teman-teman yang nak terus menghubungi kami, boleh print screen sekarang nombornya, ataupun boleh ambil pen dan kertas, boleh catat 0111-621-7797. Saya ulangi, 0111-621-7797. Okey ya, insyaAllah dapat nombor tersebut. Ataupun anda yang tak tahu nak print screen Ustaz, tak ada pen dan kertas nak tulis, macam mana ni nak buat ni? Jangan bimbang. Boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen untuk kami hubungi. Sila tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen untuk kami hubungi, insya-Allah. Bagi mereka yang berhajat untuk menjadi ahli cepat Quran, ataupun boleh terus buat pendaftaran di www.cepatquran.com. Cepatquran.com. Saya ulangi sekali lagi, daftar di cepatquran.com, ataupun kami bantu anda mendaftar dengan komen nak jadi ahli cepat Quran, ataupun tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, ataupun hubungi terus kami ke nombor 0111-621-7797. Tapi jangan hubungi sekarang, dengar dahulu penjelasan saya. Selepas ini ada satu video pendek berdurasi 2 minit. Mereka yang nak dijadi ahli digalakkan untuk menonton video tersebut untuk mengetahui apakah pendekatan dalam buku yang akan kami kirimkan ke rumah anda. Jangan lepaskan peluang. Dan saya ada lagi berita gembira untuk mereka yang tinggal di Semenanjung Malaysia. Walaupun pendaftaran ini kita buka untuk semua, tapi khusus untuk mereka yang berada di Semenanjung Malaysia, kita juga menyediakan perkhidmatan cash on delivery ataupun COD. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan boleh buat pendaftaran dahulu. Kita bagikan kami detail alamat dan sebagainya, nama, alamat dan nombor telefon. Kita akan postkan dulu buku ke rumah anda, dan bila buku sampai, baru anda buat pembayaran yuran keahlian kepada orang yang kami amanahkan, orang yang kami bertanggungjawabkan untuk menghantar buku tersebut kepada anda. Dan kemudian pihak kami akan hubungi anda untuk bagi tahulah langkah-langkah seterusnya, apa perlu dilakukan untuk mendapat akses kepada pengajian kita, insya-Allah. Kita ada tim yang alhamdulillah very progresif. Kita ada pegawai khidmat ahli kita yang akan sentiasa menjaga keperluan dan kebajikan anda, khususnya berkaitan dengan pengajian Al-Quran lah ya. Bukan kebajikan anda dalam urusan yang lain, tapi khusus untuk pengajian Al-Quran ya. Nama pun ahli cepat Quran, bukan ahli jabatan kebajikan masyarakat. Nama pun ahli cepat Quran. Tapi insya-Allah jika ada di kalangan ahli kita yang menghadapi masalah dan sebagainya, maklumkan kepada kita. InsyaAllah kita akan ajukan kepada suara-suara tersebut kepada ahli-ahli kita yang lain. Jika ada mungkin ada pendapat-pendapat daripada yang lain, mungkin kita boleh jugalah membantu sedikit sebanyak sekiranya ada di kalangan ahli kita yang menghadapi masalah ya. Jadi inilah tanggungjawab kita sebagai satu keluarga besar ahli cepat Quran ini. Baik, saya nak mengalu-alukan kepada semua ya. Jangan lepaskan peluang. Rugilah siapa yang tak join kita jadi ahli cepat Quran, sangat rugi, kerana yuran keahliannya hanyalah sekali untuk seumur hidup, dan tuan-tuan dan puan-puan akan mendapat bimbingan daripada kita untuk seumur hidup, untuk sepanjang hayat, insya-Allah. Terima kasih Puan Noraini Abdul Rahman yang komen berikan nombor telefonnya untuk kami hubungi, insya-Allah. Begitu juga Puan Syahbudin juga, insya-Allah. Terima kasih. Kami akan menghubungi tuan dan puan, insya-Allah, secepat mungkin. Ataupun anda boleh hubungi kami terus ke nombor 0111-621-7797 ataupun tinggalkan nombor telefon anda. Baik, saya nak buka soalan ya. Jika ada soalan daripada anda, saya ambil 1 ataupun 2 minit yang terakhir ini untuk menjawab soalan daripada teman-teman kita yang dirahmati Allah. Terima kasih semua
yang memberikan sokongan dan dokongan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa pentingnya kita belajar mengaji ini? Kenapa pentingnya, tuan-tuan? Ada tak, boleh tak berikan komen, kenapa anda merasa alasan yang paling utama anda belajar mengaji Al-Quran? Kongsikan dengan saya. Saya nak kongsikan satu alasan. Mungkin ini juga alasan anda. Tapi jika anda ada alasan yang lain, boleh tak komen di ruangan bawah. Supaya kita dapat memberikan pandangan dan pendapat kita kepada kawan-kawan kita yang lain. Sahabat-sahabat, seperti mana saya beritahu, Al-Quran ini kalam Allah dan menjadi kewajipan kita. Hukum belajar ilmu tajwid ini memang fardu kifayah. Saya ingatkan sekali lagi, tolong tulis ya. Hukum belajar ilmu tajwid fardu kifayah. Tetapi hukum membaca Al-Quran dengan betul adalah fardu ain. Apa maksud fardu ain? Fardu ain itu adalah satu kewajipan ke atas setiap mukallaf. Maksudnya, sesuatu yang wajib baca Al-Quran dengan betul bagi semua orang Islam yang sehat akal yang sudah balik. Jika anda orang Islam yang sehat akal yang sudah balik, wajib baca Al-Quran dengan betul. Maksudnya, kalau kita baca salah, nanti kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau kita langsung tak pandai nak baca, lagilah nak kena jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ambillah kesempatan ini, belajarlah. Mungkin juga di kalangan kita pernah berlaku. Saya pernah menerima keahlian daripada sahabat kita. Dia bagi tahu, Ustaz, saya tak nak bagi tahulah siapa. Ustaz, saya sangat bersedih kerana di waktu mak saya meninggal dunia, saya tak dapat nak baca Al-Quran, nak hadiahkan Yasin sekurang-kurangnya. Dia kata, sebab saya tak pandai baca Al-Quran. Saya tak nak nanti kalau saya mati, anak saya pun mai tengok mayat saya terbujur kaku, hanya dapat mengalirkan air mata. Jadi oleh itu teman-teman, jika anda tidak mahu menghadapi suatu situasi yang demikian, maka ambillah tindakan hari ini untuk bersama kita menjadi ahli cepat Quran. Baiklah sahabat-sahabat, sekali lagi sebelum saya berakhir, yang berhajat komen nak jadi ahli cepat Quran ataupun tinggalkan nombor telefon anda ataupun hubungi kami ke nombor yang tertera di bawah, ataupun terus pergi ke cepatquran.com untuk membuat pendaftaran. Dan sekiranya ada persoalan dan pertanyaan, hubungi kami. Jangan malu, jangan segan. Saya rasa setakat itulah dahulu perkongsian daripada saya untuk ruangan kali ini. Yang baik, yang sempurna itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang silap, yang salah, yang kurang, yang lemah, itu daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun serta maaf dan saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kantan janwan, kantan ranhan, andan lanban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya,
kata Jawa, kata roha adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.